Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, dan insya-Allah kita sambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Dan insya-Allah kita sebelum ni kita berhenti pada amalan yang ke-11. Amalan yang ke-11 ni ataupun sunnah yang ke-11 ni ialah muka surat 31, mendoakan supaya bayi dilindungi daripada ain. Kita dah sentuh sikit pada bulan lepas. Jadi hari ni kita tengok dulu muka surat 31 tu, hadis yang diletakkan di bawah amalan ataupun sunnah yang ke-40 ni, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husain wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq a'udzu bi kalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jampi kepada Hasan dan Husain dengan berkata, sesungguhnya bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, telah menjampi dengan perkataan ini anaknya Ismail dan Ishaq, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, iaitu ucapan yang berbunyi a'udzu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung kepada kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahammah, daripada setiap syaitan dan haiwan yang berbisa atau haiwan yang berbahaya, wa min kulli ainil lammah, dan setiap penyakit ain yang menyakitkan. Kalau kita tengok amalan yang ke-11 ni, sunnah yang ke-11 ni, dia letak tajuk mendoakan supaya bayi dilindungi daripada ain. Jadi fokus dia ialah berkenaan dengan ain itu. Ain dalam bahasa Melayu maksudnya ialah pandangan mata, ataupun setengahnya sebut dengan panahan mata. Dalam erti kata lain, pandangan mata satu orang boleh memudaratkan orang tersebut ataupun benda yang dia pandang. Dan pandangan mata itu biasanya datang dengan sebab rasa takjub, rasa hebat dengan benda yang dia tengok, sama ada daripada kecantikan ataupun daripada benda-benda yang hebat ada pada manusia, percakapan, kepetahan dia, ataupun rupa paras dia. Ataupun pandangan itu boleh jadi juga ialah pandangan yang bermaksud dengki, hasad. Kedua-dua jenis pandangan ini boleh membantu ataupun menyebabkan satu orang tu terkena ain. Perbahasan berkenaan dengan ain inilah perbahasan yang panjang disebut oleh para ulama. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari, beliau meletakkan bab berkenaan dengan babul ainu haq, bab berkenaan dengan panahan mata itu benar. Maknanya ain ialah satu benda yang benar.
Lalu dia datangkan kisah dua orang sahabat, iaitu Sahal bin Hunayf yang terkena ain daripada seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Sahal bin Hunayf ni satu orang muda yang mana dia pada satu hari ni dia mandi di tempat mandi awam yang terbuka. Tempat mandi awam terbuka sebab zaman dulu orang tak ada bilik air di rumah, tak ada tandas yang elok di rumah. Jadi kalau diorang nak mandi, diorang akan mandi di tempat awam yang dibina, sama ada dibina oleh pemerintah ataupun dibina daripada kabilah tertentu. Dan tambah pula, mandi bagi keadaan masyarakat Arab zaman dulu dan suasana negara Arab ini bukanlah benda yang sama macam tempat kita. Macam kita Malaysia ni mandi tiap-tiap hari, sehari kita berapa kali mandi sebab suasana cuaca kita. Tapi di negara Arab dengan cuaca dia, kalau sejuk-sejuk sangat, kalau panas-panas yang kering, dia orang tak mandi acap kali sangat. Dia orang mandi 2 hari sekali. Kalau musim sejuk boleh pergi sampai seminggu sekali. Benda tu tak pelik. Dan kita jangan rasa baulah badan dia kalau dia buat macam tu. Di negara dia, di cuaca negara dia, okey. Cuma yang jadi problem kalau dia datang tempat kita, dia buat perangai itu. Tu yang problem. Tu yang kita berbau. Okey. Jadi nak sebut pada kita, dia mandi awam, mandi tempat awam. Bila mana dia mandi, mandi ni memang buka baju lah. Pakai kain basahan, buka baju. Okey. Jadi waktu Sahal bin Hunayf ni dia duduk mandi, lalu satu orang sahabat bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ni ahlu Badar, sahabat yang join perang Badar. Dia pun telah tegur Sahal bin Hunayf. Dia kata, tidak pernah aku lihat satu orang lelaki yang kulitnya sangat bagus ataupun kulitnya cantik macam perempuan. Maknanya Sahal bin Hunayf ni satu orang yang putih lah kulit dia, lelaki yang berkulit cerah. Sebut-sebut macam tu dia pun jatuh pingsan. Bila mana jatuh pingsan, benda ni dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kepada Nabi, Nabi kata, siapa yang cuba untuk membunuh saudara kamu ini? Jadi peringkat awalnya mengikut sebahagian riwayat, tidak ada orang yang mengakulah, ataupun tidak ada orang yang ambil perhatian sangat, sehinggalah last sekali dapat tahu bahawasanya yang tegur Sahal bin Hunayf ni lah Amir bin Rabi'ah. Dia rasa takjub tengok kulit kawan tu cantik, kulit satu orang lelaki. Lalu Nabi SAW pun kata pada dia, ambillah air basuhan. Dua riwayat. Ada riwayat kata ambil air lebihan ataupun air yang jatuh daripada wudu Amir bin Rabi'ah. Dia ambil wudu, air lebihan yang jatuh tu tadah. Lepas pada tu percikkan dekat Sahal bin Hunayf. Lepas pada tu kebahlah kawan tu, dia bangun. Dia sembuh daripada pingsan tu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua kata ambil air basuhan dalaman, iaitu air mandi daripada orang yang tegur itu. Daripada orang yang tegur, lalu diberikan kepada Sahal bin Hunayf, lalu sembuhlah Sahal bin Hunayf. Imam Bukhari dia letak hadis ni dalam Kitabut Tib, iaitu satu kitab, satu bab perbahasan dalam Sahih Bukhari berkenaan dengan perawatan dan pengubatan. Okey. Cuma poin dia nak sebut, pandangan mata ialah satu benda yang betul berlaku. Dalam hadis Nabi kata, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul 'ain." Sekiranya ada sesuatu yang boleh mengatasi takdir Tuhan, maka ain boleh mengatasi takdir Tuhan. Dalam satu riwayat yang dhaif, kalau saya tak silap ini daripada Imam At-Tabarani, Nabi kata sebahagian besar umat ini wafat dengan sebab, meninggal dengan sebab terkena ain. Tapi riwayat tu ada pertikaian lah di sisi para ulama. Okay. Cuma poin dia ialah ain tu ada. Dia bukan sihir. Dia cuma satu pandangan mata yang takjub dan juga yang hasad. Dua-dua boleh beri kesan kepada si penerima pandangan ataupun panahan mata itu. Bahkan para ulama bincang dengan lebih luas, panahan mata ni boleh terkena pada diri sendiri.
Kita tengok cermin, kita rasa diri kita handsome, rasa diri kita cantik, boleh terkena juga ain. Boleh terkena juga ain. Duk sikat-sikat rambut apa semua tu, handsome aku hari ni. Pergi kerja tak ketahuan hala, dia punya buat kerja tu, dia punya momentum tu terganggu hari tu. Macam-macam lah gangguan-gangguan daripada kesan ain tu. Cuma poin dia ialah benda tu ada, benda tu wujud. Okay. Jadi Nabi SAW ni dia ajar kepada kita, bila mana ada anak kecil, kita bacakan jampi tu pada anak kecil. Jampi tu doa ni lah. Jampi tu bukan mantra. Sebab sebahagian orang kita bila mana sebut jampi, dia faham jampi serapah mantra. Bukan yang tu. Sebab tu kalau tengok ruqyah dalam bahasa Arab, maksud ni lah jampi. Satu kalimah yang diucapkan untuk tujuan pengubatan. Doa lah dalam istilah kita. Okay. Jadi dalam riwayat ni, wa min kulli ainil lamah, di setiap pandangan mata yang menyakitkan. Okay. Jadi dibaca kepada anak kecil, dibaca pada Hasan dan Husain. Nabi kata benda yang aku buat ni benda yang sama Ibrahim buat pada Ismail dan Ishak. Jadi kita yang ada anak kecil, anak ataupun cucu, kita selalu bacakan benda ni. Okay. Ada riwayat kata baca dengan an-nafas. Nafas tu maksud dia apa? Dengan menghembuskan angin kepada budak yang dibaca. Ada riwayat kata macam tu. Ada riwayat kata baca saja. Sebab tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Jampi-jampi ni, jampi dengan al-mu'awwidhatain, iaitu al-falaq dan an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas ni, kalau kita baca, contoh kita jumpa orang sakit, orang tu dia mengadu sakit, dia minta pada kita untuk kita baca sesuatu, kita pun tiup, boleh ataupun tidak tiup? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian besar ulama yang mutaqaddimin, yang awal, mereka melarang kita ni kalau baca ruqyah tiup. Sebab yang jenis suka tiup ni pada zaman dulu ialah kerja ahli sihir saja. Yang duk tiup-tiup di air apa semua ni, itu biasa kerja bomoh pawang yang tak betul. Kebiasaannya lah. Okay. Ada yang meringankan dalam bab ni, kata boleh tiup. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan ni daripada Imam Bukhari ni, tidak disebut cara tiupan itu, melainkan disebut hanyalah bacaan sahaja. Jadi secara umumnya budak kecil ni kita buat macam tu. Adapun untuk kita orang yang dewasa, mengelak diri daripada ain macam mana? Salah satunya, kita pun boleh baca apa yang diucapkan dalam hadis ni. Sebab zikir ini juga duduk dalam himpunan zikir pagi petang yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Kalau kita tengok dalam buku orang kata apa, Hisnul Muslim tu, perisai Muslim. Hisnul Muslim ni dalam bahasa Arab, perisai Muslim dalam bahasa Melayu, telah diterjemahkan oleh Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Himpunan zikir pagi petang, kalau kita nak cek dalam kitab lain pun ada, antaranya ialah Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, pun dia letakkan tentang zikir pagi petang Nabi ni. Salah satunya ialah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Cuma untuk budak-budak kita ajar, tujuan ni yang pertama sebab budak tu tak reti lagi, yang kedua memberi contoh misal kepada budak itu untuk tengok, oh macam ni rupanya. Jadi dalam perkara yang ke-11 ini ataupun sunnah yang ke-11 ni, poin dia ialah nak beritahu bahawasanya berjaga-jaga dengan ain, sebab ain itu benar, pandangan mata itu benar, macam kita sebut tadi lah. Cuma cara pengubatan dia yang hadis yang saya sebut tadi tu, hadis Sahal bin Hunayf dengan Amir bin Rabi'ah tu, yang ni agak sukar untuk zaman kita. Kan kita sebut tadi, bila mana Sahal bin Hunayf tu dia pengsan, cara nak mengubati yang kena air ni ialah ambil air basuhan badan orang yang tegur dia. Basuhan badan orang yang tegur dia, percik dekat dia ataupun jiruh dekat dia, dia pun kebah, dia lega bangun. Itu salah satu cara dia. Tapi kalau kita ni terkena air, macam mana kita nak tahu orang yang tegur kita? Sebab orang yang tegur kita ni pun kita tak tahu mana satu.
Tambah-tambah kita masyarakat Melayu ni kita tak tahu orang tegur macam-macam. Hari-hari kita bertegur siapa dengan orang. Dan kadang-kadang orang tegur tu kita pun tak tahu dia tegur tajuk ke, dia tegur hasad ke, dia saja nak buat apa-apa kepada kita tak tahu. Okay. Di setengah bangsa ataupun masyarakat, mereka cuba berusaha supaya tak kena air ni. Dalam masyarakat Arab, bila mana ada majlis perkahwinan, ni yang saya tengok dengan mata kepala sendiri waktu di Jordan dulu. Bila mana ada majlis perkahwinan, bila mana majlis bersanding ni, tapi dewan laki semua, tak ada perempuan. Lepas pada tu majlis untuk perempuan saja, tak ada lelaki. Okay. Jadi waktu kita pergi ke majlis ni, hafluz zafaf ni, majlis perkahwinan dalam Arab dipanggil hafluz zafaf. Di pintu masuk dewan tu, kalau dewan lah, kalau kemah lah, dia suruh kita basuh tangan. Air basuhan tangan tu ditadah, sebab takut pengantin tu lepas daripada majlis bersanding tadi, ataupun lepas daripada orang-orang ramai duk berkenalan tu, dia balik dia sakit macam mana, air itulah yang akan digunakan sebagai ikhtiar pengubatan daripada ain. Tempat kita tak buat. Tempat kita kalau tadah air basuh tangan pun tak gamak nak sembah dekat pengantin, sebab air basuh tangan tu dah bercampur dengan kuah gulai tadi. Tapi yang Arab ni dia belum makan lagi, dia basuh tangan dulu. Satu lagi, majlis Arab ni dia tak makan gulai macam kita. Sebab majlis Arab ni dia ada hari-hari dia. Dia hari pertama kopi pahit dengan kurma saja. Lepas tu duduk laga pipi kawan ni, laga pipi kawan tu, bersentuh hidung ni, bersentuh hidung tu sampai dekat 2 jam, lepas tu pakat balik. Jadi kalau kita orang Melayu yang tak pernah biasa dengan budaya dia orang, kita lapar lah, sebab kita dalam kepala kita majlis kahwin ni ada kenduri makan. Arab dia tak macam tu, ataupun malam lusa baru ada. Dan majlis makan dia orang pun, dia orang bukan makan macam kita makan lah. Macam kita orang Melayu makan ni, siap minta dengan tuan rumah suruh ikat bungkus lagi buat balik. Arab dia tak buat lah. Arab kalau buat perangai macam tu, satu keaiban kepada pengantin dan juga keluarga pengantin. Sebab kebanyakan orang Arab kalau dia pergi majlis perkahwinan, kalau di Jordan ni dia ada satu hidangan khusus, nama dia mansaf. Tata cara kita kalau kita pergi, kita tak makan habis makanan tu. Tapi budaya tu bukan sunnah lah. Budaya tu budaya masyarakat dia orang. Budaya masyarakat dia orang. Kalau kita makan habis, ta'nun li sahibil aris, satu penghinaan kepada tuan empunya majlis. Itu di Jordan lah. Okay. Cuma saya nak katanya ialah air basuhan tangan. Air basuhan tangan tu lah, dia tadah. Ada yang tadah, ada yang tak tadah. Okay. Cuma saya pernah jumpa lah yang tadah. Ada yang tak percaya sangat. Dia tengok atas keluarga lah. Kalau keluarga tu yang jenis jaga, yang ada orang kata apa, kecenderungan beragama yang elok, dia buat benda tu. Tapi kalau keluarga yang jenis biasa-biasa saja, dia tak peduli sangat benda tu. Cuma saya tengok dan saya tanya orang Arab, kenapa kena basuh tangan? Kita semua kena basuh tangan. Dia ada 2. Tuan-tuan pergi majlis kahwin orang Arab ni, pertama basuh tangan. Yang kedua, ada seorang buka meja macam meja kuliah ni, dia akan minta nama, lepas tu dia akan tanya nak bagi berapa duit sagu hati untuk pengantin. Dia tanya terus. Macam kita tak tanya, kita pakai kaedah salam raut tu. Kalau yang jenis kata apa, bagi sikit pun dia tak rasa malu sangat . Kalau Arab ni dia tanda nama. Bahkan ada yang dahsyat sikit, dia letak berapa harga waktu undangan. Yang ni semua tak sunnah. Arab pun ada tak yang tak sunnah yang dia orang buat? Dia orang letak sebab dia orang nak cover balik majlis perkahwinan tu habis banyak. Itu ialah side negatif, kesan buruk ataupun bahagian yang tak elok masyarakat dia orang lah, yang jauh pada sunnah. Dan banyak lagi lah kalau kita nak cerita sini, tapi kita bukan nak fokus yang tu. Antara yang agak pelik, kalau masyarakat Arab di Arab Saudi ni, dia orang kalau orang kata apa, merisik, dia orang tak bagi tengok perempuan. Pengantin lelaki tak boleh tengok. Pengantin lelaki hanya boleh tengok pada malam pertama lepas akad nikah, dia boleh tengok. Jadi macam mana dia nak tahu perempuan tu, mak tu akan masuk dalam majlis tu, ataupun nenek dia, ataupun mak saudara dia, mak menakan dia,
mak menakan dia tu akan cerita kepada pengantin lelaki ni, rambut perempuan ni macam ni, muka perempuan ni macam ni, badan dia macam ni. Kalau betul yang wakil tu cerita, untunglah. Kalau tak betul, pasang akad nikah dah akad dah. Masuk-masuk tengok, oh cerita bukan main indah. Masuk-masuk tengok, oh dah habis dekat dengan 50,000 rial dah ni akad nikah ni. Nak patah balik pun tak gamak dah. Okey, itu tidak sunnah lah. Sebab Nabi memang suruh tengok. Nabi suruh tengok. Nabi suruh tengok. Okey, Nabi suruh tengok muka. Sebab tu ada riwayat Umar Al-Khattab bila mana ada orang lelaki nak melamar perempuan, dia suruh tengok. Dan ada satu orang sahabat ni, dia bawa Umar sekali pergi tengok perempuan tu. Dalam asar ni, Umar dia suruh perempuan tu ulur tangan, tengok, tunjukkan jari. Bukan nak tengok takut-takut cacat, patut 10 ada 5 je, sebelah lagi kudung, bukan. Saja nak tengok. Dan ada riwayat kata Umar dia macam kuih sikit kain kawan tu nak tengok kaki, tumit dia macam mana. Just tengok sajalah, mengikut perkiraan ilmu kata apa, pandangan orang-orang tua masyarakat Arab. Maknanya kalau tengok jari dia tu runcing, maknanya dia ni kuruh lah kot. Itu je lah. Kalau jari dia tu macam batang serai, gemuk sikit, lagu tu lah. Okay. Tapi mari geng mana tak tahu, dia kata Umar tengok ni, itulah nak menunjukkan adanya ilmu raksi dalam Islam. Dia pergi kot tu lah. Tu yang kata tengok bibir perempuan itu lambang pada kemaluan dia, yang tu karut dah tu, yang tu ilmu lain. Cuma nak kata ada orang belajar ilmu tu. Umar tak terkait dengan bab tu. Okay. Cuma nak katanya ada masyarakat dia tak bagi tengok langsung, tak betul. Dan ada masyarakat yang dia bagi tengok. Dan ada pandangan-pandangan para ulama yang agak, kalau kita tengok kita terkejut dah. Antaranya ialah Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Imam Asy-Syaukani dia sebut, waktu merisik, si lelaki berhak untuk tengok apa saja yang dia nak tengok daripada perempuan. Makna katanya tuan-tuan, apa dia? Dia nak suruh perempuan tu bogel pun boleh. Tapi pelik lah pandangan tu, jangan duk pakai pula pandangan tu. Dengar yang tu syok boleh pakai Syaukani ni. Tak. Syaukani seorang je kata, orang lain tak kata. Yang boleh tengok tu hanya setakat yang dibenarkan syar'i, muka dan tangan. Kaki tu pun ada khilaf. Adakah betul Umar kuih kaki dia ataupun tidak, tu pun ada pertikaian. Okay. Cuma nak katanya ini semua ialah sebahagian daripada sunnah-sunnah dalam perkahwinan, termasuk majlis perkahwinan nak elak daripada ain tu. Dan ain itu betul. Ain tu betul. Sebab tu kita masyarakat Melayu ni, kita tak beri perhatian sangat dalam bab ni. Waktu bersanding tu kita buat dengan bermacam-macam kata apa, bermacam-macam usaha lah nak bagi nampak cantik hari tu. Kalau masyarakat Melayu yang lama lagi, mak andam tu dia ada position untuk baca jampi serapah nak bagi kawan tu tak kena apa-apa. Sebenarnya tak perlu kan. Sebenarnya berpada dengan apa yang Nabi ajar. Siap baca ayat nak bagi naik seri muka lagi, macam-macam nak bagi tak ada orang hasad lagi, apa-apa semua. Itu semua tambah-tambahan mengikut masyarakat masing-masing. Cuma yang pasti pandangan mata, panahan mata itu ada. Okay. Kita dah sebut sikit sebelum ni. Okay. Cuma saya nak sebut sini pada muka surat 33. Pada muka surat 33 ni, dia penulis ni dia ada bahas sikit tentang keperluan untuk mentahnik bayi yang baru dilahirkan. Tahnik ni orang Melayu kita panggil belah mulut. Okey, kita tengok okey. Dia sebut sini daripada muka surat 32. Perenggan paling bawah B tu, digalakkan untuk melakukan tahnik iaitu belah mulut ke atas bayi yang baru lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahnik ke atas bayi dengan menggunakan tamar. Tamar ni kurma kering yang orang kata apa, yang lembut. Dia tak lembut sangat, tak keras sangat, antara dua tu lah. Maknanya dia beri pun jenis-jenis yang sesuai lah dengan bayi. Ada orang dia minta tak kira lah ustaz ke siapa-siapa, belah mulut, bagi kurma Yusuf Tayyub yang dalam kotak yang kering tu, yang keras. Itu agak bahaya kepada bayi.
Sebab boleh jadi ada kulit-kulit dia boleh lekat dalam kata apa, mulut, dalam leher kata apa, bayi tu. Sebaiknya cari yang lembut. Dan kalau orang yang pandai tahnik, dia akan koyak kulit luaran dia tu, dia ambil isi dalam saja untuk dicalikkan di mulut bayi tu. Okey. Sini dia sebut, dia kata baginda mengunyah tamar tersebut supaya lembut, kemudian disuapkan ke mulut bayi. Nanti kita akan sebut. Adakah hukum tahnik ini khas untuk Nabi atau ia masih boleh diamalkan walaupun baginda telah wafat? Ulama mempunyai dua pandangan dalam isu ni. Ini yang disebut dalam kitab Majmu' Fatawa wal Rasail oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pandangan pertama, muka surat 33, khas untuk Nabi tahnik. Tahnik ni khas untuk Nabi, iaitu tahnik dengan cara kunyah, ambil kunyahan daripada mulut tu letak ke mulut bayi. Itu khusus untuk Nabi. Dan sebahagian para ulama kata tidak berlaku lagi kepada orang lain melainkan Nabi, sebab Nabi tu memang ada keberkatan pada air liur dia. Dan lepas pada tu tidak ada riwayat yang menunjukkan sahabat melakukan tahnik dengan kaedah dia kunyah, dia pun suap dalam mulut bayi tu. Pandangan kedua, majoriti ulama berpendapat bahawa tahnik tidak dikhususkan hanya kepada Nabi. Tengok dia sebut, okey, majoriti, maknanya jumhur mengatakan orang lain pun boleh tahnik. Bahkan setiap bayi yang lahir boleh ditahnik oleh mana-mana orang, cuma afdal ditahnik oleh orang yang saleh. Maknanya yang nak tahnik tu kalau ayah dia sendiri pun boleh. Ini kerana tidak terdapat mana-mana nas ataupun dalil yang menunjukkan ia khas untuk Nabi. Dakwaan bahawa golongan sahabat tidak melakukan tahnik selepas kewafatan Nabi ialah tidak tepat, kerana ada riwayat yang mengatakan seorang tabi'in bernama Hasan Al-Basri, waktu dia kecil dia ditahnik oleh Umar Al-Khattab. Cuma saya nak sebut sini, kaifiat tahnik itu ialah dengan cara melembutkan makanan. Kurma tu lah, ada orang dia nak bagi zabib, kismis tu, okey, melembutkan makanan itu dengan tangan ataupun dengan air. Ada orang dia celup dengan air zam-zam, lepas tu dia suap dekat bayi tu. Itulah yang afdal untuk orang selain Nabi. Kalau Nabi kita ambil daripada kesan air liur dia. Orang lain, walaupun ada para ulama yang meringankan dalam bab ni, boleh para ulama, tapi saya sendiri untuk pandangan peribadi lah, kalau tuan-tuan nak pegang, okey, nak bagi dekat bayi tuan-tuan yang baru lahir ni air liur daripada orang tu, dipersilakan, memang ada yang benar. Tapi saya sendiri peribadi, kalau ada orang minta tahnik ataupun saya tengok setengah-setengah orang yang kita kenal, tokoh-tokoh yang kita kenal tahnik, dia tak kunyah, yang betulnya lah dia tak kunyah dalam mulut dia. Dia cuma ambil, dia kupah isi tamar tu, lepas tu dia celup dalam air biasa ataupun air zam-zam, baru dia letak ke mulut bayi tu. Itu yang banyak saya tengok lah. Saya tengok daripada Dr. Abdul Basit buat macam tu. Saya tengok waktu saya pergi ziarah masa masih lagi hidup, Tuan Guru Ni Abdul Aziz pun macam tu. Kalau hari Jumaat, dia tak kunyah. Dia tak kunyah, maknanya dia hanya lembutkan. Cuma ada orang dia kunyah. Yang kunyah tu tuan-tuan kena hati-hatilah, pastikan dia soleh betul. Jangan yang kunyah tu isap okok lagi, yang kunyah tu pun ngarut juga bercakapnya, yang kunyah tu pun duk baca hadis palsu banyak juga, nanti anak besar pun baca hadis palsu juga. Sekarang ni ada trend orang, bukan bayi sekolah rendah tu, bukan bagi belah mulut, memang bagi air liur kawan tu terus pada budak. Ini benda-benda yang melampau, tidak berlaku dalam tradisi golongan yang awal, golongan salafus salih yang awal. Nak ambil keberkatan ialah dengan meminta orang tu doa kepada kita, itu dibenarkan. Ambil berkat tubuh badan ni, peluh ke, darah ke, najis ke, ialah Nabi sahaja. Walaupun ada orang yang kata boleh juga, para ulama, tapi itulah, kita tak tahu seorang ulama tu dia betul-betul ulama, melainkan lepas berdiri di padang mahsyar, pakat-pakat tengoklah yang duk kaki tahnik orang guna air liur ni, betul-betul ke dia tu ialah seorang ulama yang dinilai dan dipandang oleh Allah Ta'ala. Cuma yang paling selamat ialah macam yang kita sebut tadi, tahnik tu boleh, tapi dengan kaifiat yang berbeza, bukan seperti mana yang disebut ataupun yang dilakukan oleh Nabi. Muka surat 34D,
Disunatkan juga bayi diberikan nama yang baik pada hari pertama kelahiran. Ini kerana baginda menamakan beberapa orang bayi setelah ditahnikkan. Dalam hadis di atas, baginda menamakan bayi Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat, dengan nama Ibrahim. Ada juga bayi yang baginda namakan dengan nama Abdullah. Jika tidak dipilih lagi nama pada hari pertama, sunnah untuk menamakan bayi tersebut pada hari ketujuh kelahiran. Satu persoalan timbul, iaitu bagaimana mahu mengira hari ketujuh kelahiran. Adakah hari kelahiran dikira sebagai hari pertama? Ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama, majoriti ulama berpendapat hari kelahiran dikira sebagai hari pertama. Hari lahir, hari dia keluar daripada perut mak dia tu, itu ialah hari pertama. Okey. Dia beri satu pernyataan sini, dia kata, jika bayi lahir pada tengah hari Jumaat, macam hari inilah hari Jumaat, maka Khamis berikutnya adalah hari ketujuh. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis tu hari ketujuh. Okey. Jika bayi itu lahir malam Jumaat, malam macam hari inilah, maka siang hari berikutnya dikira sebagai hari pertama. Maknanya hari Sabtu itu dikira sebagai hari pertama. Inilah pandangan yang tepat seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Pendapat kedua, mazhab Maliki pula melihat kepada waktu fajar. Jika bayi tersebut lahir setelah terbitnya fajar, maka hari tersebut tak dikira. Hari berikutnya dikira sebagai hari pertama. Jika bayi tersebut lahir sebelum terbit fajar, maka hari tersebut dikira sebagai hari pertama. Ini yang disebut dalam Hasyiah Ad-Dusuki. Ini pendapat daripada Malikiyah. Okay. Cuma pendapat majoriti itu lebih tepat lah. Hari pertama ialah dikira sebagai hari dia lahir, dan tengok keadaan lah. Kalau dia lahir tengah hari, dah dikira hari itu hari pertama. Kalau dia lahir malam, kita kira esok tu hari pertama dia. Okay. Jadi dalam poin yang terakhir ni, muka surat 34, dia sebut sunnah memberi nama kalau boleh hari pertama. Maknanya mak ayah dia dah fikir nama apa yang dia nak beri kepada anak dia. Tambah sekarang dengan kemajuan teknologi, beberapa bulan kandungan tu pun dah boleh trace jantina dia apa. Maknanya kita boleh prepare nama, kalau anak perempuan apa dia, kalau anak lelaki apa dia. Dan kalaulah kata tak ada payah sangat cari nama, ataupun nak minta cadangan pada orang-orang yang kita rasa kita nak jadikan dia sebagai rujukan, tokoh sekian-sekian, maka kita beri nama pada hari yang ke-7. Okay. Cuma dalam bab memberi nama ni, kalau tengok memang Nabi beri nama yang ringkas. Anak Nabi sendiri pun nama yang ringkas-ringkas. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ada orang mai jumpa Nabi minta cadangan nama Ibrahim. Okey? Maknanya itu ialah nama-nama yang elok diberikan. Cuma kalau tengok masyarakat Melayu kita ni, dia minat dengan nama yang berangkai, atau kita sebut sebagai isim murakkab. Nama panjang, 3 patah, 4 patah. Kalau orang Arab dia minat sepatah-sepatah, Ibrahim ke, Muhammad ke, Abdullah ke, Qasim ke, apa sajalah, Anas ke, apa semua. Okay. Dan itu lebih menepati sunnah sebenarnya. Dan dalam bab beri nama ni pun, ada orang dia melampau, dia beri nama. Kan ada viral 2-3 minggu lepas, ada satu orang dia beri nama anak dia panjang, terlampau panjang, sehingga Jabatan Pendaftaran Negara dah buat satu undang-undang baru, jangan beri nama anak lebih daripada berapa aksara, saya tak pasti. Jangan, sebab nak letak dalam maikat tu panjang sangat. Ada setengah-setengah orang sampai 2 maikat sebab nama tu berderet. Isi borang nanya. Dan berilah nama anak yang elok. Yang elok ni nama para nabi, nama para sahabat, nama orang-orang yang saleh tu kita berilah pada anak. Janganlah beri nama anak nama-nama yang mengundang persepsi yang pelik-pelik lah, ataupun nama-nama yang kata apa, kontroversi. Saya dulu belajar di Jordan ni, ada beberapa orang kawan, nama dia tu nama tokoh kepada aliran tertentu. Ada 2 orang. Satu nama dia Khomeini, nama dia Khomeini ni tokoh Syiah. Seorang lagi nama Hashimi Rafsanjani. Waktu dia orang belajar di universiti tu, universiti saya ni pula ialah Universiti Ahlul Bait. Ahlul Bait ni sinonim dengan Syiah.
Okay. Memang universiti tu pun waktu awal-awal ditubuhkan pun memang delegasi pada Iran ni datang. Kalau orang pergi ke perpustakaan universiti yang saya belajar ni, memang buku-buku induk sumber dalam Syiah tu ada di perpustakaan, boleh cari, boleh tengok sama ada nak pergi ataupun tak nak pergi je. Okay. Bila mana ada cuti SEM, diorang nak pergi, kita orang pergi buat umrah ni, sampai dekat orang kata apa border Saudi ni, nama-nama macam ni akan mengalami sedikit problem lah, sikit problem. Dia akan tanya, kamu daripada mana? Daripada Jordan. Jordan ni apa dia? Belajar ke kerja? Belajar universiti mana? Universiti Al-Bait. Nama Khomeini. Dah lah Al-Bait, nama pula Khomeini. Ni mari nak buat apa? Lepas pada tu yang kena soal siasat tu pula, cukup pula package, pakai pula jubah hitam hari tu, piah pun hitam. Dia mengundang persepsi. Okay, jadi nama-nama yang kita rasa macam ada problem tu elakkan beri nama, ataupun nama-nama yang tidak ada makna, ataupun nama-nama yang orang boleh mempersendakan, bagi nama yang elok lah. Okay, nama yang ringkas dan mudah, itu sunnah yang betulnya. Okay. Selesai, kita masuk yang ke-12, muka surat 35, doa sebelum makan. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu makan makanan, hendaklah dia membaca bismillah. Ucapan doa sebelum makan ialah bismillah. Apabila lupa pada permulaannya, hendaklah membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada permulaan dan akhir. Hadis riwayat Tirmizi. Sunnah ketika mana nak makan, sebut bismillah. Paling mudah, paling ringkas, pendek sungguh sunnah ni. Kalau terlupa, Nabi kata bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bila mana kita baca yang ni, orang akan tanya soalan, habis yang orang duk baca, kebanyakan orang duk baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yang tu macam mana pula? Bahkan ada yang panjang sikit, bismillah ala barakatillah, macam-macam lah. Okay. Sebelum pada kita nak jawab yang tu, kita tengok pengajaran hadis dulu. Nabi SAW, muka surat 35, menganjurkan supaya setiap Muslim yang ingin makan untuk memulakan dengan lafaz bismillah. Galakan menyebut bismillah ini merangkumi ketika minum juga. Minum pun sebut bismillah. Antara hikmah disyariatkan lafaz bismillah sebelum makan adalah supaya syaitan tidak dapat mencuri makanan yang ingin dimakan. Sebab ada hadis, satu orang yang makan tanpa sebut nama Tuhan, tanpa sebut bismillah, makanan itu akan dikongsi oleh syaitan. Satu orang yang masuk rumah tanpa sebut nama Allah, maka syaitan akan bermalam di rumahnya. Jadi itu ada hadis yang cerita tentang benda tu. Nabi SAW mengajarkan bahawa makanan yang dibacakan bismillah itu terpelihara daripada syaitan. Jabir meriwayatkan daripada Nabi SAW, muka surat 36, idza dakhala ar-rajulu baitahu, kita baca terjemahan yang senang, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika ingin makan, berkata syaitan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya, tak ada lah tempat tidur kita malam ni, tak ada juga makanan kita malam ni. Apabila dia memasuki dan tidak menyebut memasukinya, iaitu masuk rumah, dan tidak menyebut nama Allah, berkata syaitan kata, adraktumul mabit, kita pada malam ni adraktum al mabit wal asya, kita dapat tempat tidur, kita dapat makan malam. Ini hadis yang diriwayat Muslim. Okay. Si ulama berbeza pendapat tentang hukum membaca bismillah sebelum makan. Majoriti ulama menyatakan hukumnya sunat. Imam An-Nawawi menukilkan ijma' bahawa ia sunat. Ini disebut dalam Al-Azkar, karangan Imam An-Nawawi. Okay. Namun Ibnu Hajar tidak bersetuju dengan dakwaan ijma' ini kerana sebahagian ulama yang menyatakan hukumnya wajib. Ini yang disebut dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar dia kata sebut bismillah itu wajib, tetapi pendapat yang lebih tepat ialah hukumnya sunat. Ini tarjih yang disebut oleh penulis. Okay. Ulama membincangkan berkenaan lafaz yang afdal untuk diucapkan, sama ada nak ucap bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Al-Azkar yang afdal ialah bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 37 dia kata, Ibnu Hajar tak bersetuju dengan pandangan ini kerana beliau tidak menjumpai dalil khusus yang menyatakan lafaz ini afdal berbanding lafaz bismillah. Walaupun Ar-Rahman Ar-Rahim itu ialah
Satu perkataan yang elok ditambah. Tapi kita tengok stand pendirian para ulama, bila mana tidak ada nas yang sarih yang jelas, maka mereka tidak mahu berpegang kepada kenyataan seperti ini. Dia orang nakkan kepada kejelasan. Dia orang nakkan kepada fakta yang tepat. Okey. Ibnu Hajar tidak bersetuju dengan pandangan ini kerana beliau tidak menjumpai dalil khusus yang menyatakan lafaz ini afdal berbanding lafaz bismillah. Maknanya bila mana kita nak minum sebut bismillah, bila mana kita nak makan kita sebut bismillah. Manakala ulama lain menyatakan bab ini diberi keluasan kerana tidak ada hadis jelas melainkan hanya menganjurkan menyebut bismillah. Maknanya bolehlah nak sebut bismillahirrahmanirrahim. Maka jika seseorang menyebut lafaz bismillah sahaja ia baik. Jika dia menyebut bismillahirrahmanirrahim juga baik. Kedua-duanya termasuk dalam lafaz at-tasmiyah. Ini pandangan majoriti ulama dan inilah pandangan yang tepat. Itu tarjih oleh penulis lah. Terdapat sebahagian ulama menegaskan seeloknya berpada dengan lafaz bismillah sahaja. Ini kerana dalam hadis disebut hanya lafaz bismillah sahaja. Ini yang disebutkan oleh Ibn Al-Hajj dalam kitab dia Al-Madkhal. Mengikut apa yang disebut dalam hadis itu lebih baik dan ianya telah disokong dan juga dipegang oleh Al-Albani. Okay. Bagi yang terlupa membaca bismillah sebelum makan atau minum, maka disunatkan membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Siapa yang meninggalkan bacaan bismillah dengan sengaja, terlupa atau dipaksa, jahil atau kerana keuzuran, lalu dia mampu membacanya sewaktu sedang makan, maka digalakkan juga mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Okey. Itu yang disebut dalam penerangan hadis. Balik pada soalan tadi. Soalan orang baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh ataupun tidak doa tu? Doa tu ada tak dalam riwayat? Jawabnya ada. Doa tu ada dalam riwayat Abu Daud. Riwayat dalam Sunan Abi Daud, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu ada. Cuma riwayat tu riwayat yang dhaif. Tidak dibaca dengan cara mengangkat tangan. Cuma orang kita ni dia baca dengan cara angkat tangan. Kebanyakan orang dia nak makan, majlis apa-apa semua nak makan, dia akan lantik seorang baca, lepas pada tu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, lepas pada tu baru makan. Okey. Yang tepatnya ialah bismillah. Salah ke tidak, berdosa ke, masuk neraka ke buat yang tu? Kita tak kata yang kata berdosa, kita pun tak kata yang masuk neraka. Cuma sekarang nak bincang yang mana tepat. Dan kalau kita tengok dari segi realiti, dari segi realistiknya sunnah itu dengan kehidupan, sebut bismillah dan makan itu lebih mudah yang ditunjukkan oleh Nabi berbanding nak kena angkat tangan. Angkat tangan ni kita yang tambah sebenarnya. Sebab tu ada tempat-tempat yang tak perlu angkat tangan waktu berdoa. Tak semua doa kena angkat tangan. Tak semua doa kena angkat tangan. Dan ada doa yang perlu angkat tangan. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahulah. Cuma saya tak nak bincang yang di mana angkat tangan, di mana tak perlu angkat. Cuma kita nak sebutnya orang duk angkat tangan selalu sebelum makan. Kebanyakan lah kalau yang belajar dia ambil yang ni lah, dia ambil bismillah ini. Ini yang lebih tepat dan ini yang lebih kata apa, benar ambilan dia. Saya tak kata yang tu salah. Cuma nak katanya ialah kita ada pilihan yang lebih baik dan yang lebih jelas riwayatnya. Okay. Ada masa sikit lagi kita sebut tentang doa selepas makan. Muka surat 38, doa setelah makan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita bila luar azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Muka surat 38, doa setelah makan. Riwayat yang dibawa ialah riwayat daripada Imam Tirmizi, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Juga boleh dibaca doa riwayat Bukhari yang bawah tu, muka surat 38, alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan kami dan melegakan dahaga kami, dan kami berasa cukup, iaitu kami sentiasa perlukan nikmat-nikmat Allah dan tidak juga kufur nikmat. Okay. Bila mana kita tengok dua-dua riwayat ni,
pun bukan bacaan yang kebiasaannya dibaca oleh masyarakat kita. Yang biasa kita duk baca ialah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah, dan ianya dinilai sebagai dhaif. Dhaif bukan makna kata tak boleh amal langsung, bolehlah amal, cuma kita nak kata ada riwayat lain. Okey. Dan bila mana selesai makan, tuntutan untuk berdoa selepas selesai makan ni ialah tuntutan yang sangat-sangat dianjurkan. Pun tak perlu angkat tangan. Yang ni masyarakat kita dia tak ada masalah sebab dia tak angkat tangan. Bukan tak angkat tangan, tak baca pun. Lepas selesai makan ni tak ingat doa, tak ingat apa dah. Ingat nak cari pokok daun ni pula. Nak gulung pula nak isap, nak bagi hilang pedas ke apa ni. Okey. Kita biasanya besarkan yang sebelum makan tu. Yang lepas makan ni kita tak beri perhatian. Okey. Sebenarnya lepas makan lebih besar sebab apa? Sebab baru lepas makan. Baru lepas dikuatkan tubuh badan dengan makanan itu. Jadi kita ajarlah diri untuk sebut perkataan ini. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan adalah perbahasan-perbahasan lain kalau makanan yang dimakan itu ialah undangan orang, ada doa lain pula. Cuma doa yang Nabi ajar ni pun mudah saja kepada orang yang diundang makan. Orang ajak kita makan rumah dia, sudah kita makan tu, kita doa kepada orang yang beri makan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Itulah doa selamat yang paling ringkas, tak perlu ratik, tak perlu apa pun. Cuma kebanyakan kita bila mana sebut doa selamat dalam pengikat kata, dia ialah sebuah upacara. Dan upacara itu perlu ditimbang daripada sudut yang lain lah. Cuma yang pastinya benda tu tidak ada seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat Nabi kalau orang undang makan, Nabi hanya sebut doa itu saja, dan doa itulah doa yang barakah. Ya Allah, beri makan orang yang beri makan pada aku, beri minum orang yang beri minum pada aku. Berdasarkan satu hadis, kalau saya tak silap hadis ni riwayat Muslim, ada satu orang perempuan, dia jemput Nabi makan rumah dia. Nabi pergi dengan para sahabat, Nabi makan. Nabi makan sampai zuhur. Selesai, orang kata apa, azan zuhur, Nabi salat dengan para sahabat. Nabi pergi rumah dia, Nabi makan sampai asar. Tuan-tuan baca hadis ni, tengok, oi, pelahap boleh tahan kok. Daripada pagi pergi ke zuhur makan, lepas zuhur balas pula sampai asar. Ujung sana baru baca Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan orang yang telah beri aku makan, dan beri minum orang yang telah beri aku minum. Makan dekat dengan 5 jam 6 jam siap bawa kawan-kawan lagi. Doa selamat tak sampai satu nafas tu, kena dekat orang Melayu kita marah sakan, tak panggil lepas pada ni. Okey. Tapi itulah antara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti kita akan bahas sikit lagi lah doa setelah makan ni, kita akan tambah 2-3 poin lagi. Cuma saya rasa kita berpada dengan yang ni saja, dan insya-Allah kita bertemu lagi esok untuk 40 kisah teguran Rasulullah buat umat risalah subuh esok. Dan setakat tu saja perbahasan kita. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.